سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. الحمد لله, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan meneruskan bacaan kita daripada kitab Jawharatut Tauhid dengan mengambil intipati daripada kitab Tuhfatul Murid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan pembacaan kitab ini. Semalam kita membicarakan berkaitan dengan sifat baqa, berkaitan dengan sifat baqa. Kadza baqaun la yushabu bil adam. Itu rangkap yang terakhir daripada matan yang kita telah syarahkan. Ada sedikit tambahan faedah bagi menjelaskan perkataan musannif, perkataan nazim la yushabu bil adam. La yushabu bil adam. Baqa la yushabu bil adam. Maka nazim telah meletakkan kait baqa'nya Allah itu dengan la yushabu bil adam untuk membezakan dengan baqa'nya selain Allah, seperti ahli syurga, seperti ahli neraka, seperti neraka itu sendiri, seperti syurga itu sendiri. Bezanya apa? Yang pertama bezanya, walaupun semua perkara yang disebutkan tadi dia adalah kekal, baqa, tetapi baqa'nya semua perkara tadi bersama, itu dipanggil bercampur dengan tajawuz ataupun tajwizul aqli adamahu. Dia bercampur dengan daripada segi hukum akal, daripada segi hukum akal harusnya tiadanya ia. Harusnya apa? Tiadanya ia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan baqa'nya Allah Ta'ala itu bukanlah baqa' daripada segi masa. Bukan. Baqa'nya Allah Ta'ala itu bukan maksudnya dia punya masa tu lama. Tak ada had.
Seperti mana kita bayangkan bakaknya syurga, kita bayangkan bakaknya neraka. Bakaknya Allah Ta'ala ini, dia bukanlah bakak yang muqaranah, yang seiring dengan waktu. Dia adalah bakak dengan makna daripada segi akal, daripada segi tasawur kita beriktikad mustahilnya zatnya Allah Ta'ala itu adam, tiada. Tetapi baka itu bukanlah dengan makna bakaknya syurga, bukan dengan makna bakaknya neraka, yang mana bila kita sebut bakaknya neraka, maka kita akan sebut abadal abidin, selama-lamanya. Maka dia akan dikaitkan dengan masa. Kita kata kekalnya ataupun khuludnya syurga, maka kita akan kata abadal abidin, selama-lamanya. Itu pun dia ada kaitan dengan dengan masa. Bakaknya makhluk itu, dia adalah apa? Muqaranatu istimraril wujudi zamanaini fasaidan. Contohnya, tadi saya ada, seminit sebelum ni saya ada, sekarang ni saya ada, selepas ini mungkin saya ada. Kekalnya saya itu dipanggil apa? Berterusan wujudnya saya itu di dalam masa-masa yang berbeza-beza. Berterusan wujudnya saya pada 5 minit sebelum ni, kemudian 4 minit sebelum ni. Itu maksud bakaknya manusia. Bila disebut bakaknya manusia, dia adalah memberi mana apa? Istimrarul wujudi zamanaini fasaidan. Wujudnya sesuatu itu berterusan di dalam 2 masa dan seterusnya. Tetapi oleh kerana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dia adalah zat yang mana adalah mustahil hululul hawadis fihi. Dia adalah zat yang mana mustahil benda-benda baharu itu datang padanya, ataupun dia datang pada benda yang baharu. Apa dia? Zat Allah Ta'ala ini tidaklah apa? Tidaklah halun fi hadithin wala hadithun halun fihi. Sekali lagi saya ulang, zat Allah Ta'ala ini tidaklah apa? Tidaklah benda yang baharu halun fihi, datang pada dia, hulul padanya. Dan tidaklah dia itu sendiri halun fi hadithin, kerana kedua-dua keadaan itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana mustahilnya perkara itu berlaku pada zat Allah, maka begitulah juga mustahilnya muqaranatu zatihi al-hawadis, seiringnya zat Allah Ta'ala itu dengan benda yang baharu. Apakah benda yang baharu? Benda yang baharu itu adalah masa. Masa ini juga adalah benda yang baharu. Contohnya, masa sekarang, sebelum ini tak ada, maka maksudnya masa sekarang ni baharu. Masa yang akan datang sekarang tak ada, nanti dia ada. Jadi kalaulah zat Allah Ta'ala itu, dia mengandungi ataupun muqaranah dengan masa, maka dia panggil apa? Zat Allah Ta'ala itu seiring dengan benda yang baharu. Mana boleh zat yang qadim, mana boleh zat yang qadim dia muqaranah dengan benda yang baharu. Yang boleh muqaranah dengan benda yang baharu ni mestilah benda yang baharu. Maksudnya, walaupun saya ni orangnya sama, tapi sebenarnya saya perkara yang saya buat sebelum ini bukanlah perkara yang saya buat sekarang. Walaupun saya bercakap dalam masa sejam, tapi percakapan saya yang pada minit pertama bukanlah yang kedua, yang kedua bukanlah yang ketiga, yang ketiga, dia sentiasa baharu. Dan setiap perbuatan itu dia berlaku dalam karung masa. Dia berlaku dalam karung masa. Dan masa yang berlaku padanya bercakap
pada minit yang pertama dia bukanlah masa yang berlaku padanya bercakap pada minit yang kedua, dan seterusnya. Jadi itulah yang dimaksudkan bahawasanya bila kita menyebut tentang qadim, bila kita menyebut tentang baqa, dia bukanlah maksudnya bahawasanya dulu tu maksudnya kita kaitkan zat Allah Ta'ala itu dengan masa. Akan datang kita kaitkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan masa, kerana zat Allah Ta'ala ini adalah zat yang qadim, maka adalah mustahil daripada segi akal muqaranatul qadimi bihadithin. Muqaranahnya muqaranahnya benda yang qadim itu dengan perkara-perkara yang hadis, perkara-perkara yang baharu. Seterusnya kita baca bait syair pada malam ini. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Dan wa annahu, dan bahawasanya ia maksudnya zat Allah, lima yanalul adamu, bagi barang yang menerima, lima yanalul adamu, bukan adamu ni, lima yanalul adamu, adamu, betul. Dan bahawasanya zat Allah, lima, bagi barang yang datang, kena oleh tiada, maksudnya mengenai akan dia. Dia ada takdir tu. Lima yanalu ay lima yanaluhul adamu. Lima yanalu ada takdir hu. A'id tu, a'id kepada silah ma itu dia mahzuf. Wa annahu lima yanaluhul adamu, itu asal dia, dibuangkan untuk bait syair. Wa annahu lima yanalul adamu, dan bahawasanya ia Allah, bagi barang yang mengenai akan dia oleh tiada, mukhalif, bertentangan ia, maksudnya wa annahu mukhalifun lima yanaluhul adamu, dan bahawasanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berlawanan dengan apa sahaja yang boleh didatangi oleh tiada, ataupun dengan bahasa yang lain, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, berbezanya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan benda yang baharu. Itu maksudnya. Di sini ayat dia bukan perkara-perkara yang baharu bertentangan dengan Allah, tetapi ayat dia dalam matan ini Allah Ta'ala mukhalif, bertentangan dengan benda yang baharu. Alhamdulillah. Tadi apa kita kata? Makna syair ini adalah bukan ungkapannya perkara-perkara yang baharu bersalahan dengan Allah, bukan. Tetapi Allah bersalahan dengan benda yang baharu. Apa beza antara dua ungkapan ini? Ungkapan yang menyatakan Allah mukhalif, berbeza dengan benda-benda yang baharu, dia adalah ungkapan tanzih. Ungkapan apa? Ungkapan tanzih. Apa maksud dia adalah ungkapan tanzih? Dia adalah ungkapan menyucikan Allah. Sebab itu kita nisbahkan yang bertentangan, berlawanan itu dia adalah apa? Dia adalah berlawanan. Siapa yang berlawanan? Allah Ta'ala yang berlawanan dengan makhluk. Jadi perkataan itu adalah perbuatan tanzih, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin akan ada yang bertanya, ada juga perkara-perkara yang dia adalah
perkara-perkara yang dia bukan baharu. Dia adalah perkara yang azali. Jadi kita bertanya pula, adakah perkara yang mana semasa azali dia ada selain daripada Allah? Maka ada, tetapi dia tidak menjejaskan ketunggalan sifat qadim bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Apakah perkara yang mana pada masa azali itu ada? Iaitu apa? A'dam, tiada. Semalam kan kita dah belajar bahawasanya kita dulu ni tiada. Tiadanya kita tu azali. Kita ni tak ada semasa azali, sejak azali. Maka kata syarih, seperti mana zat Allah Subhanahu Wa Taala berlawanan dan berbeza dengan benda-benda yang baharu. Bila sebut benda-benda yang baharu, maksudnya dia wujud. Maka begitulah juga zat Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan perkara-perkara yang azali. Perkara-perkara azali yang macam mana? Perkara-perkara yang azali jenis ma'dum, a'dam, benda yang tak ada semasa azali. Memanglah berbeza. Maka dia tidak apa? Dia tidak memudaratkan kalau kita isbatkan adanya perkara yang azali tapi benda yang tiada. Yang kita nafikan adalah apa? Adanya benda yang wujud semasa azali. Semasa azali ada sesuatu yang wujud bersama dengan Allah. Semasa azali ada sesuatu yang wujud bersama dengan Allah. Sedangkan kanallah walam yakun syai'um ma'ahu. Adalah Allah, ini hadis Imran bin Husain. Adalah Allah sedangkan pada ketika itu tiada sesuatu yang bersama dengannya. Maka hadis ini menjadi apa? Menjadi dalil untuk rad pandangan Syekh Ibn Taymiyah yang mengatakan bersama dengan Allah Ta'ala itu semasa azali, semasa qidam, ada juga selain daripada Allah, iaitu dipanggil apa? Dipanggil qidamun naw'i. Qidamun naw'i. Ibn Taymiyah membahagikan kepada qidamul jinsi, qidamun naw'i, qidamul afradi. Maka beliau mengatakan semasa azali, semasa qadim, semasa qidam ada juga sesuatu selain daripada Allah. Apa dia? Alam. Tetapi bukan zat alam, tetapi nauk kepada alam itu ada bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semalam pun ada pertanyaan dan persoalan berkaitan dengan qidamun naw'i. Maka tidaklah mampu untuk kita terangkan dalam majlis yang ringkas seperti ini, dan sebenarnya perlu masa yang khusus untuk membicarakannya. Tetapi secara ringkasnya dia adalah pandangan yang batil. Dia adalah apa? Pandangan yang batil. Dr. Said Fauda dalam syarah kepada Aqidah Tahawiyah membahaskan masalah ini, mendatangkan hujah-hujahnya dengan begitu panjang. Kalau siapa yang nak jawapan segera, maka dia boleh rujuk. Dia boleh rujuk kitab yang dikarang oleh Dr. Said Faudah membahaskan qidamun naw'i. Ada kitab yang khas, tetapi boleh juga kita dapat daripada syarah beliau bagi kitab Al-Aqidah, Aqidah Tahawiyah, pada perkataan musannif. Apa dia? Ini. Pada perkataan musannif, mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Pada perkataannya, kalau dalam cetakan ini muka surat 217 pada mensyarahkan perkataan Al-Imam At-Tahawi, mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Nampak? Kata Dr. Said Fauda, daripada matan Tahawi ini pun sudah menolak pandangan yang bahawasanya semasa azali ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebab kata Al-Imam At-Tahawi, mazalah, sentiasalah Allah Ta'ala itu bersama dengan sifatnya sejak kadim lagi. Sebelum kita fokus pada perkataan sebelum khalqihi, sebelum makhluknya. Sebelum makhluknya Allah Ta'ala itu, dia telah bersifat dengan sifat yang qadim. Maksudnya ada keadaan yang mana tiada satu makhluk pun yang wujud. Tiada satu makhluk pun yang wujud. Al-Syekh Ibn Taymiyah ketika menghujahkan Qidamun Naw'i ini, beliau mengatakan, bukankah Allah Ta'ala itu bersifat dengan Khaliq, bersifat dengan pencipta? Maka kalaulah semasa azali Allah Ta'ala memang kita isbatkan sifat pencipta, tetapi semasa azali tiada maf'ul, tiada makhluk yang dicipta, maka beliau mengatakan ini sebenarnya adalah nuqsan, adalah kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya itu hanya waham dan khayalan sahaja, imajinasi sahaja yang membayangkan kalau kita tak isbatkan adanya maf'ul bagi sifat pencipta semasa azali, maka maknanya sifat ciptaan ataupun mencipta bagi Allah Ta'ala itu lara. Maka dalam perbahasan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan sifat mencipta itu dia adalah datang pecahan daripada sifat qudrat, mampu. Jadi bila disebut semasa Allah Ta'ala itu pada azali, pada masa azali dia sudah bersifat dengan sifat mencipta. Dia bersifat dengan sifat mencipta itu, apa maksudnya? Dia mampu untuk mencipta. Mampu untuk mencipta, walaupun tiada ciptaan, itu bukanlah kekurangan, bahkan itulah kesempurnaan. Apa kesempurnaannya? Maksudnya apa? Dia mempunyai iradah, iaitu sama ada dia ingin mencipta ataupun tidak mencipta. Yang penting kita mengisbatkan sifat menciptanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam perbahasan sifat 20, maka perkara ini mudah sahaja kita selesaikan. Bagaimana nak keluar daripada iskal tadi, yang seolahnya kalau kita tak ada isbatkan juga ada makhluk yang bertakluk dengan sifat yang mencipta, maka akan berlakulah nuksan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengatakan bahawasanya sifat mencipta itu adalah sifat kudrat untuk mencipta. Maka kita kata ulama Syairah mengatakan di sana ada dua ta'alluq. Yang pertama ta'alluq saluhi qadim, dan yang kedua ta'alluq tanjizi hadis. Maka kita telah isbatkan kekuasaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dikatakan dia itu mencipta, maksudnya semasa azali dia mempunyai saluhi, kemampuan untuk dia mencipta, dan ta'alluq ini adalah bersifat dengan qadim. Sebenarnya dengan pembahagian itu menyelesaikan iskal yang dibangkitkan oleh Al-Syekh Ibn Taymiyah. Kita kembali kepada perbahasan. Kita kembali kepada perbahasan. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Setelah kita mempelajari bahawasanya sifat ini, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, adalah sifat salbiyah yang ketiga. Kita ulang balik, apakah yang dimaksudkan dengan sifat salbiyah? Sifat salbiyah ini adalah satu sifat yang bersifat dengannya mensalap, membuang perkara-perkara yang la yaliqu billahi ta'ala, perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pergi kepada syarahannya. Dia masalah ini, masalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi ini,
Ini antara masalah induk yang membezakan yang Syekh Ibn Taymiyah mempunyai apa? Mempunyai pandangan-pandangan tertentu yang kita panggil tafarrudat beliau sendiri dalam membincangkan tentang masalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Tak apa, kita pergi dulu kepada apa yang dimaksudkan di dalam ilmu kalam, di dalam mazhab al-Asy'ariyah dan Maturidiyah bila mengatakan bahawasanya antara sifat Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis. Maka mukhalafah ataupun berlawanan dan bersalahan zat Allah Ta'ala itu dengan benda yang baharu, apa maksudnya? Maksudnya adalah salbul jirmiyah wal ardiyah wal kulliyah wal juz'iyah walawazimiha anhu ta'ala. Kita menafikan, salab tu maksudnya kita nafikan, kita tidak isbatkan. Salab tu maksudnya kita tidak isbatkan kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Pertama, kita tidak isbatkan jirim, kita tidak isbatkan arad, kita tidak isbatkan sifat kul, kita tidak isbatkan sifat juz, dan kita juga tidak mengisbatkan segala perkara yang mana lazim daripada dia itu adalah jirim, lazim daripada dia itu adalah arad, lazim daripada dia itu adalah kulli, dan lazim daripada dia itulah juz'i. Apa maksud dia? Okey, maksud dia gini. Jadi begitu sekali menafikan dan mentanzihkan. Ada orang dalam bab tanzih ini, dia terjebak dengan apa? Dengan ta'til. Terjebak dengan apa? Tanzih itu terjebak dengan ta'til. Apa maksud ta'til? Dia telah menafikan sifat-sifat yang Allah Ta'ala telah isbatkan pada dirinya sendiri di dalam Al-Quran, dan Nabi juga isbatkan. Maka dia telah ta'til, seperti yang disebut sebagai Jahmiyah, al-mubalaghatu fit tanzih. Menurut mereka, perbuatan mereka itu adalah betul kerana mereka telah bersungguh-sungguh untuk menafikan sebarang persamaan bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan mereka mengatakan kita tidak boleh kata Allah Ta'ala itu mendengar, sebab mendengar ni pun adalah sifat makhluk. Kita tidak boleh kata Allah Ta'ala itu melihat, kerana melihat itu sifat makhluk. Itu dia panggil ta'til, yang dinisbahkan kepada Jaham bin Safwan, kalau tak silap nama dia, Jahmiyah. Maka ada orang yang mana secara mughalatah yang mendakwa sebenarnya Asy'ariyah dan seumpamanya juga bermazhab dengan ta'til. Bermazhab dengan ta'til. Bila kita enggan untuk menisbahkan tangan bagi Allah, maka mereka kata ini ta'til. Allah telah mengisbatkan tangan, iaitu anggota kepada dirinya, kamu nafikan. Allah Ta'ala telah isbatkan mata, kamu nafikan, ta'til. Sebab itu kita kena faham betul-betul perbahasan berkaitan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, berbezanya Allah Ta'ala itu dengan hawadis. Kita kembali balik kepada yang disebutkan tadi. Maksud kita mengisbatkan sifat ini, iaitu kita menafikan, kita mensalabkan daripada zat Allah itu jirim. Tidak menisbahkan jirim kepada Allah, tidak menisbahkan sifat ataupun arab bagi Allah, tidak menisbahkan kulli, dan tidak menisbahkan juz'i. Dan kita juga tidak menisbahkan perkara-perkara yang lazim. Maksudnya bila benda itu berjirim, lazim daripadanya apa? Bila dia itu arad, maka lazim daripadanya apa? Itu pun kita nafikan. Okey, kita tengok. Apakah maksud jirim? Jirim ini, dia adalah sesuatu yang mana yaqumu binafsihi. Dia itu ada dengan dirinya sendiri. Dia itu ada dengan dirinya sendiri.
Kalau arad, benda yang ma yaqumu bi ghairihi, ma la yaqumu illa bi ghairihi. Macam contohnya kan, ini dipanggil apa? Pepejal. Kita ada pepejal, kita ada cecair, itu semua jirim. Pepejal ke, cecair ke, itu semua dipanggil jirim. Sama ada jirim itu pepejal, jirim itu cecair, jirim itu halus, maka semua itu dipanggil jirim. Jirim-jirim ni, dia dipanggil benda yang ma yaqumu bi nafsihi. Dia bukan macam arad. Arad ni sifat, mudah bahasa. Contohnya panjang, contohnya putih, contohnya licin, contohnya kesat, contohnya besar. Itu semua dipanggil sifat. Tidak boleh sifat besar itu wujud, melainkan dia mesti wujud pada benda. Dia tak boleh dia sifat besar itu wujud dengan dirinya sendiri, tak. Dia mesti ada apa? Ada apa? Besar. Rumah besar. Yang besar tu apa? Kereta besar. Dia besar, tak boleh wujud sendiri. Itu dalam istilah ilmu kalam dipanggil arad, jirim. Sebenarnya orang yang belajar sains lagilah faham benda ni. Orang yang belajar fizik lagilah faham perkara ini. Mudah je, tak perlu nak runsingkan. Mungkin istilah tu asing, tapi benda itu ma'ani dia, abstrak dia tu adalah otak kita. Jadi bila sesuatu itu berjirim, apakah benda yang lazim bagi jirim? Bila sesuatu tu jirim, apa lazim bagi jirim? Lazim bagi jirim ini tahayyuz. Tahayyuz tu apa? Mengambil ruang. Tahayyuz maksudnya apa? Mengambil ruang. Seperti mana kita menafikan bahawasanya zat Allah Ta'ala itu berjirim, maka kita juga menafikan lazim daripada jirim. Apa lazim daripada jirim? Iaitu mengambil tempat. Maksudnya, sebab itu ulama kata sesiapa yang menisbahkan bertempat bagi Allah, lazim daripadanya dia menisbahkan zat Allah Ta'ala itu berjirim. Kerana tidaklah bertempat melainkan sesuatu yang berjirim. Kalau kita nisbahkan kepada zat Allah itu berjirim, maka maknanya kita nisbahkan pada zat Allah itu mengambil tempat. Dua-dua dinafikan. Dua-dua ini dipanggil lazim, malzum, mutalaziman. Bila dia bertempat, maka mesti dia jirim. Kalau dia jirim, maka dia bertempat, maka kita nafikan. Yang kedua, kita nafikan zat Allah Ta'ala ini arad. Dia bukanlah jirim, dia bukanlah arad. Nanti orang tanya, habis apa dia? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itulah dipanggil laisa kamitslihi syai'un, hakikat zat Allah Ta'ala laisa kamitslihi. Jadi kenapa orang menganggap macam pelik? Dia kata dia tak boleh fikirlah. Tak boleh nak fikirlah. Kalau zat Allah Ta'ala jirim pun tidak, arad pun tidak. Dekat dunia ni ada dua je. Dekat dunia ni benda-benda ni ada dua je. Sama ada dia arad ataupun dia jirim. Kalau tak jirim dia arad, kalau tak arad jirim. Kalau dah nafi dua-dua, maka kita mengatakan Allah Ta'ala ni ma'jum. Nampak tak? Itu antara hujah yang dibawa oleh Syekh Ibn Taymiyah. Kalau kita nafikan, maka kita ni menyembah sesuatu yang tiada. Lazim daripadanya kita menyembah sesuatu yang tiada. Kerana menurut mereka tak boleh sesuatu itu dipanggil mani'atul khulu. Dia tak boleh kosong daripada sama ada dia jirim ataupun dia arad. Maka kita mengatakan tak. Jirim dan arad itu adalah apa? Adalah ciri-ciri makhluk. Kenapa kita menafikan ada sesuatu yang ketiga? Sebab itu sahaja yang ada di sekeliling kita. Kita tak boleh mengkiaskan benda yang gaib dengan benda yang nampak. Tak samalah Allah dengan makhluk. Jadi kalau Allah Ta'ala itu tidak berjirim, tidak berarad, maka wajarlah sebab dia kan bersifat dengan bertentangan dengan makhluknya. Jadi apakah sifat yang lazim bagi apa? Bagi arad. Arad ni tadi kan saya dah sebut, arad ini adalah sesuatu apa? Al-qaimu bil ghair, ma yaqumu bi ghairihi. Sesuatu yang dia tak boleh muncul melainkan dia muncul dengan benda lain. Maka kita menafikan Allah Ta'ala itu arad. Sebab bila kita mengisbatkan
Allah Ta'ala itu arad, maka maknanya apa? Maknanya kita telah mengatakan Allah Ta'ala itu qaim bil ghairi. Ini pun antara hujah ulama yang menafikan bahawasanya Allah Ta'ala itu kita maknakan dengan makna turun ke langit tu, turun dengan makna dia isi ruang langit. Langit, Allah isi ruang itu dengan ada di sana. Ada di sana. Maka dia akan menunjukkan Allah berhajat kepada tempat. Sebab nak ada kat situ dia mesti ada ruang. Kalau tak ada ruang dia tak boleh nak ada. Maka dia bersifat dengan berhajat. Sedangkan Allah Ta'ala ini tidak berhajat kepada selain daripadanya. Jadi Allah itu bukanlah jirim, dia juga bukanlah arad. Dia bukanlah jirim, dia juga bukanlah arad. Dan dia juga bukanlah kulli. Kulli. Macam contohnya tubuh saya. Kalau seluruh tubuh ni kita panggil kul. Kalau juzuk kepada tubuh ni dipanggil juz. Maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kul. Apakah lazim daripada apa? Daripada kita nisbahkan kul kepada Allah, maka lazim daripadanya dia itu apa? Dia itu bersaiz. Bila benda tu besar, bila benda itu besar, bila benda itu penuh, dia dipanggil kul. Bila dia penuh, maksudnya dia besar. Faham? Besar-besar ni, saiz ni, dia adalah lazim daripada jirim. Bila benda tu berjisim, maka barulah dia boleh disifatkan dengan besar. Ataupun dia boleh disifatkan dengan kecil. Sedangkan zat Allah Ta'ala ini kita telah tanzihkan daripada berjirim. Dan begitu juga lazim daripada juz'i. Sebab itu kita tidak menisbahkan anggota kepada Allah. Sebab itu apa? Kita tidak menisbahkan apa? Anggota kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Bila menisbahkan anggota kepada Allah, maka kita mengatakan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah murakkab. Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah murakkab. Okey. Bila menisbahkan anggota kepada Allah, apa maksud zoom ke langsir ni? Tak ada apa-apa pun. Okey. Seterusnya dan lain-lain. Maka kata Al-Imamul Baijuri, jadi kalau dah kita kata Allah Ta'ala itu bukan kul, dia juga bukan juz, dia juga bukan jirim, dia juga bukan arad, maka kata Imam Baijuri, fa idza alqa asyaitanu fi dhihnika annahu idza lam yakunil maula jirman wala ardan wala kullan wala juz'an fama haqiqatuhu. Syaitan dia akan kacau. Syaitan dia akan kacau. Dia akan kata, kalaulah kamu ni kata Allah ni bukan jirim, dia juga bukan arad, sedangkan kat dunia dua je, dia kul pun tidak, juz pun tidak, jadi mana ada nombor tiga? Sama ada suatu benda tu dia kul ataupun juzuk, itu pun tak. Maka syaitan akan datangkan waswas dalam hati. Dia kata, kalau macam tu, apakah sebenarnya hakikat zat Tuhan kamu? Maka kata Imam Baijuri, faqul fi raddi dhalika la ya'lamullahu illallah laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maka kata Imam Baijuri, katakanlah pada was-was kamu itu, la ya'lamullahu illallah, tidaklah mengetahui hakikat Allah itu melainkan Allah. Ada pula dia datang bisik pula, bagaimana kamu menyembah zat yang kamu tidak kenal? Kita kenal Allah. Mengenal Allah bukan dengan mengenal hakikat dia. Contohnya, saya kenal satu orang, kita kenal isteri kita. Memadai kita kenal seseorang itu dengan kita kenal sifat dia. Kita tak perlu untuk kenal seseorang untuk kita kenal hakikat dia.
Mungkin kita ni tak tahu pun, tak faham pun sebenar-benarnya hakikat manusia ni. Manusia punya hakikat dalaman ni tak faham. Mungkin orang yang mengkaji tahu. Orang yang tak mengkaji tak tahu. Contohnya roh manusia. Apa hakikat dia? Tak tahu. Tetapi tidak mengetahui hakikat manusia, tidak mengetahui hakikat roh, tidak menjejaskan hubungan, tidak menjejaskan pengenalan, tidak menjejaskan perhubungan. Betul tak? Ya, samalah juga. Maka didatangkan was-was. Oh, kalau kamu tak kenal, tak tahu Tuhan kamu ni daripada apa, macam mana kamu sembah? Tak. Tidak disyaratkan mengenal, bahawasanya kita mesti mengetahui hakikat dia. Yang kita sebut tadi itu kan hakikat. Hakikat zat Allah tu jirim ke arat? Kita kata laisa kamitslihi syai'. Oh, kalau macam tu kamu menyembah benda yang ma'dum, bukan ma'dum. Ma'dum tu yang dalam otak kamu. Kamu menyembah benda yang mauhum, bukan mauhum. Mauhum itu dalam otak kamu. Bahkan tidak mengetahui ataupun tidak diketahuinya hakikat zat Allah, itulah kamal. Itulah kamal bagi Allah. Itulah kamal bagi Allah. Tidaklah keadaan kita tidak mengetahui zatnya, itulah kamal. Itu bukan nuksan. Itu adalah kamal. Macam yang disebutkan tadi. Syekh Ibn Taymiyah mengatakan, kalaulah kita kata semasa azali Allah Ta'ala itu tidak ada bersamanya yang dicipta, maka dia merupakan nuksan. Dia merupakan kekurangan bagi sifat mencipta. Kita kata tidak. Tidak ada itulah kamal. Tidak ada itulah kamal. Sebab apa? Begitu kamalnya Allah, sempurnanya Allah, dia tidak perlu ada makhluk untuk dia bersifat dengan Khaliq. Jadi kalau menurut kamu mesti kena ada maf'ul bagi sifat khalaq, maka itu dipanggil nuksan. Dia dipanggil nuksan, maksudnya perlu kepada makhluk supaya dia bersifat dia itu bersifat Khaliq. Dan kita dah terangkan tadi bagaimana menghuraikan iskal tersebut. Maka katakanlah, untuk menolak dia punya hasutan dan was-was tadi, katakanlah kepada dia, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Habis. Kemudian kata al-Imam Al-Laqani, burhanu hadzal qidamu. Apakah dalil bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Apakah dalil bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Apakah dalil dia? Maka kata nazim, burhanu hadzal qidamu, burhanu hadzal qidamu. Apa dia terjemahannya? Dalilu ma dzukira min annahu mukhalifun lil hawadithi dalilul qidam. Mudah sahaja, dalil untuk mengisbatkan bahawasanya Allah Ta'ala itu dia mukhalafah dengan benda yang baharu adalah dalil yang sama ketika kita mengisbatkan sifat qidam bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkataan nazim itu dia ada takdir. Burhanu hadzal qidamu, maksudnya burhanu hadza dalilul qidami. Burhanu hadza burhanul qidami. Dia ada takdir mudhaf, dalil bagi ini. Ini apa? Ini maksudnya sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadisi. Dalil bagi dia tu apa? Dalil bagi dia apa? Dalil yang kita utarakan bagi sifat qadim, itulah dia. Jadi macam mana huraian dia? Bagaimana huraian dia? Wa taqrirul burhan. Macam ni kaedah kita menghujahkannya. Bagaimana ini kita kaedah menghujahkannya. Sekali lagi, bila kita masuk sahaja pada dalil aqli, kita dah sebut dah banyak kali apakah faedahnya mempelajari dalil aqli. Kena letak tempat faedah tu betul supaya kita tak jadi was-was pula. Bila orang kata kenapa nak pakai dalil aqli? Ayat Quran kan ada, tak percaya Quran ke? Itu dia bagi tuduh.
kamu telah tuduh orang yang mana berhujah dengan dalil akli tak percaya Quran. Dia ada cakap kita percaya Quran. Mana boleh tuduh? Kalau memang dalam mulut dia, daripada mulut dia keluar, barulah boleh cakap dia cakap. Mana boleh nisbahkan pada orang benda yang dia tak cakap. Apatah lagi, nisbah kamu itu dia bukanlah mafhum mukhalafah, dia bukanlah mafhum muwafaqah, dia juga bukan lazim daripada perkataannya. Itu dah dipanggil tohmah. Ini banyak dilakukan oleh orang, modus operandi. Begini banyak dibuat, menisbahkan kepada orang benda yang dia tak kata. Apatah lagi, kita mengatakan dia itu syirik, dia tak kata tak payah semayang, dia tak pernah sebut pun tak payah semayang. Menisbahkan kepada Ibnu Arabi misalnya. Okey, dia punya kaedah penghujahan dia macam ni. Ingat dia punya kod dia, dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni ada dalil yang sama. Dia kena ingat yang sebelum ni. Kalaulah dia punya ayat dia punya mukaddimah dia macam ni. Lau lam yakun mukhalifan lil hawadis. Mukaddimah penghujahan ni kita susun sughra dan juga kubra. Kita kata macam ni. Dia, kalaulah kita kata tidak, Allah Ta'ala ini bukanlah dia itu mukhalif lil hawadis, kan? Maknanya apa? Kalau kita nafikan Allah Ta'ala itu dia berlawanan dengan benda yang baharu, bila kita nafikan satu perkara, maknanya kita akan isbatkan lawan dia. Dalam masalah apa? Dalam masalah dia ada dua sahaja, dia tidak ada wasitah dia panggil. Sama ada contohnya Zaid mana? Kita kata dia hidup. Bila kita kata dia hidup, automatik walaupun kita tak cakap, kita nafikan dia mati. Oh, Zaid mana? Dia mati. Bila kita sebut dia mati, automatik tak perlu nak cakap. Maknanya kita nafikan dia itu apa? Dia itu hidup. Samalah juga dalam bab ni dia tak ada nombor tiga. Dia tak ada wasitah dalam bahasa dia. Kalaulah kamu kata zat Allah Ta'ala itu tidaklah berlawanan dengan benda yang baru, maka secara otomatik kamu mengatakan, kamu mengisbatkan bahawasanya dia bersamaan dengan makhluk. Maka orang ni kata tak, saya tak kata pun dia bersamaan dengan makhluk, saya hanya kata dia tidak berlawanan dengan makhluk. Nampak tak? Itu dipanggil apa? Inat. Kalau dia kata ini pun tidak, itu dipanggil inat. Inat. Mana boleh? Kalaulah nafikan ini, maka automatik kena isbatkan lawan dia. Maka kita kata, kalaulah dia itu tidaklah bersalahan dengan makhluk, dengan benda yang baharu, maka maknanya dia serupa dengan benda yang baharu. Dan kalaulah zat Allah Ta'ala itu serupa dengan baharu, dia pun baharu. Kaedah dia, benda yang menyerupai sesuatu, dia adalah benda itu. Jadi kita kata dia serupa dengan benda yang baharu. Perkataan serupa itu menunjukkan dia adalah benda yang baharu. Maka kita kata dia adalah benda yang baharu. Dan kalau kita kata dia itu adalah benda yang baharu, dia kembali kepada masalah qidam. Sedangkan kita dah sabitkan sebelum ini, dia ini adalah wajibul wujud, dia adalah qadim. Nampak tak? Dia jadi bertentangan lah. Otomatik kalaulah kita kata dia itu adalah benda yang baru, kita kena nafikan sifat apa? Sifat qadim bagi dia. Sebab qadim dengan baharu mana boleh berlaga? Dia tak boleh kumpul sekali. Dialah benda baharu, dalam masa yang sama dia yang qadim. Nak pilih mana? Kalau kita kata dia itu qadim, otomatik kita kena kata dia itu berlawanan dengan benda yang baharu. Kalau kita kata dia sama dengan benda yang baru, iaitu dia baharu, maka kita kena nafikan dia qadim. Bagaimana boleh menafikan sifat qadim? Sebelum ini dah sebut, kalau dia itu tidak qadim, maksudnya dia baharu. Bila dia baharu, dia perlukan kepada yang membaharukannya. Dan mungkin yang membaharukannya perlu kepada membaharukannya, dia akan sampai kepada tasalsul. Dan tasalsul itu mustahil. Ataupun kita kata yang membaharukannya perlu kepada yang membaharukannya.
Tetapi yang membaharukan A itu dicipta oleh B, B cipta A cipta B. Mana boleh? Lagi tak logik. B cipta A cipta B. Bila sesuatu itu dia khalik, satu lagi makhluk, dia mesti salah satu datang dulu. Mana boleh sesuatu itu bersifat dengan mencipta, tetapi kewujudan dia perlu bergantung kepada yang dia cipta. Tak boleh. Itu dipanggil daur. Maka mustahil. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil mustahil. Khalas. Khalas. Perbahasan ringkas kita berkaitan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. InsyaAllah esok kalau ada rezeki, kita akan baca pula bait syair yang seterusnya. Qawluhu qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah wallahu a'lamu bis-shawab wa ilayhil marji'u wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني